Ramai di kalangan kita yang bersetuju bahawa orang asli merupakan penduduk terawal yang mendiami semenanjung Tanah Melayu. Mereka dibagikan kepada 3 kumpulan, iaitu Negrito, Snoy dan Melayu Asli atau Melayu Proto. Kumpulan Negrito mendiami utara semenanjung, terdiri dari Kenshu, Kinta, Lano, Cahai, Mendrik dan Batik. Kumpulan Snoy atau Senoy pula mendiami lereng banjaran Titiwangsa di bahagian tengah semenanjung, dan mereka terdiri dari Semai, Temia, Cik Wong, Mahmeri, Jahud dan Semokberi. Kumpulan Melayu Asli pula mendiami bahagian selatan semenanjung, terdiri dari orang Duano, Jakun, Seleta, Semlai dan Kanak. Dalam kalangan masyarakat umum, boleh dikatakan secara amnya, mereka menyangka orang asli hanya tinggal di kawasan pedalaman hutan. Namun hakikatnya, terdapat juga kelompok yang tinggal di pinggir bandar atau kampung tradisional di semenanjung. Suku Duanau atau juga dikenali sebagai orang Kuala misalnya, sejak sekian lama tinggal berjiran dengan masyarakat Melayu di pesisir pantai barat Johor. Ayo, kecil, kita duduk bersama. Kiki Duano Meno dan Umba menjadi teman. Sehingga kini tiada catatan yang jelas, baik dalam bentuk dokumen maupun sejarah, asal-usul dan sejak bila etnik orang laut suku Duano mendiami kuala-kuala sungai yang terdapat di pesisir pantai barat Johor. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh pengkaji terhadap orang laut, adalah dipercayai mereka berasal dari wilayah Kepulauan Riau dan timur Pulau Sumatera. Seterusnya, menyebar ke selatan semenanjung Tanah Melayu. Dalam kalangan suku Duano sendiri, rata-rata mengatakan keturunan mereka berasal dari wilayah tersebut. Namun, ahli sejarah ada yang berpendapat suku Duano yang dikelompokkan dalam Melayu Proto mengatakan mereka asalnya dari tanah besar Asia dan menyebar ke selatan melalui semenanjung Tanah Melayu. Sampai ke Bolu, tambang bayang, tunggu bersilu. Hanya yang tebel, mudahnya dulu. Senang hati, dia ketiru. Pernah tagang, dia kerasu. Tambang senyum, anak mati. Lama bergerak, dia kerasu. Tambang payung, bersih-bersih. Suku Duanau sebenarnya bukan hanya terdapat di negeri Johor. Suku ini ramai mendiami pesisir pantai timur Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau. Antara kawasan yang paling ramai didiami oleh orang laut suku Duano atau Duanu ialah kawasan muara Sungai Indragiri. Di Indragiri Hilir misalnya, terdapat seramai lebih kurang 20,000 suku Duano. Perkataan atau istilah Duano atau Duanu sebenarnya berasal dari 2 perkataan, iaitu dua yang bermaksud jauh dan nu atau ne bermaksud sana. Secara harfiahnya, ia diartikan sebagai orang yang berada jauh di sana. Hal ini juga secara umumnya memberi gambaran bahawa suku Duano adalah mereka yang hidup berkelompok di kuala-kuala sungai, pulau-pulau atau pesisir pantai, tinggal jauh dari masyarakat umum di daratan. Sejarah Duano, Usaha Lupu, padu yang gendang. Kalau
Di negeri Johor, suku Duano hanya terdapat di daerah Batu Pahat, Pontian dan Kota Tinggi. Tempatan mereka ialah seperti Kampung Sarang Buaya Laut, Kampung Sungai Banang, Kampung Seri Pantai, Kampung Bumi Putera Dalam, Kampung Seri Mahkota dan Kampung Sungai Layau. Mereka biasanya membahasakan diri mereka sebagai Desin Dolak yang bermaksud orang laut. Keseluruhan bilangan mereka hampir mencecah 4,000 orang. Mereka mewakili lebih kurang 26% daripada jumlah orang asli di negeri Johor atau 2% dari keseluruhan bilangan orang asli di Semenanjung. Tambang daya, buru bersilu, anak dan bebek, udahnya bulu. Sewaktu negara belum mencapai kemerdekaan di negeri Johor, kehidupan suku Duano dikatakan agak tertinggal dalam segenap bidang jika dibandingkan dengan masyarakat umum yang lain pada waktu itu. Mereka juga dikatakan antara golongan masyarakat yang terdedah dan mudah dieksploitasi oleh masyarakat lain. Begitu juga dari segi hubungan sosial, di mana mereka masih lagi agak terasing, walaupun bukan diasingkan terus oleh masyarakat umum pada waktu itu. Sebenarnya ia adalah disebabkan oleh lokasi tempatan dan pergaulan mereka yang agak terbatas dengan masyarakat luar ketika itu. Malah kedaipan dan kemunduran mereka dari segi sosioekonomi pada masa itu juga merupakan antara faktor yang telah diambil kira agar mereka ditakrif sebagai orang asli oleh pemerintah. Manakala istilah panggilan orang Kuala diambil dari lokasi asal dan kebiasaan tempat tinggal mereka ketika itu. Menurut pengkaji, dari segi sosiologi, suku Duano merupakan salah satu suku orang laut yang secara umumnya merangkumi pelbagai suku dan kelompok kecil yang mendiami pesisir pantai dan pulau-pulau kecil di selatan Semenanjung, Kepulauan Riau dan Pulau Sumatera. Menurut cerita lisan suku Duano sendiri, mereka pernah dikaitkan dengan cerita sampan panjang berkajang. Nenek moyang mereka pernah dikatakan belayar di laut luas menggunakan sampan panjang dan meneroka pentempatan baru. Dengan sampan panjang inilah, mereka sentiasa bergerak di sepanjang kawasan bakau pesisir pantai. Mereka juga bergerak dari satu pulau ke satu pulau yang lain. Dikatakan juga, suku Duano pernah memainkan peranan penting dan menyumbang kepada kekuasaan maritim semasa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Melayu Melaka sehingga ke zaman Kerajaan Melayu Johor Riau. Namun peranan mereka semakin berkurangan pada abad ke-18 dan lenyap sepenuhnya pada abad ke-19. Nampak biru warna dola, sebiru gunung tinggi menjulang, menatap dola elapkan penat. Suatu masa dahulu, secara tradisinya, pekerjaan utama suku Duano adalah sebagai nelayan. Namun pekerjaan ini telah mula ditinggalkan sedikit demi sedikit, malah ada di kalangan mereka menjadikan pekerjaan ini hanya sebagai sambilan dan hanya turun ke laut pada musim tertentu sahaja. Kini ramai di kalangan mereka menceburi bidang perniagaan secara kecil-kecilan seperti menjual barangan terpakai dan sebagainya. Pencapaian ekonomi mereka juga boleh dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan dahulu. Bidang pendidikan pula telah menampakkan peningkatan dan kesedaran yang memberangsangkan jika dibandingkan dengan etnik orang asli yang lain di Semenanjung. Nampak biru warna dola, sebiru gunung tinggi menjulang, menatap dola elapkan penat, ragu sehat jiwa pun tenang. Sejak sekian lama, amalan sosio-budaya suku Duano sebenarnya begitu rapat dengan masyarakat Melayu. Sehingga kini, amalan sosio-budaya tersebut semakin bertaut. Lebih-lebih lagi, mereka mengamalkan anutan yang sama dan berlakunya asimilasi melalui hubungan perkahwinan yang semakin menjadi kebiasaan. Namun tidak dinafikan, terdapat setengah amalan seperti pantang larang, adat resam, kaedah rawatan dan perubatan tradisional yang kian ditinggalkan, terutama sekali oleh generasi muda. Kewajarannya tetap ada
di mana mereka menganggap sesetengah amalan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang mereka anuti. Dalam soal jati diri di kalangan suku Duano, sebenarnya mereka sedang mengalami proses kelunturan. Misalnya, jika dilihat dari segi pertuturan atau dialek bahasa Duano. Dalam buku Keterancaman Bahasa Duano yang ditulis oleh Muhammad Syarifuddin Yusof, ada menyatakan bahasa Duano sedang mengalami keusangan dan kenazakan. Pengaruh bahasa dominan iaitu bahasa Melayu sebenarnya telah mengambil alih dan menjadi bahasa pertuturan harian masyarakat ini. Penutur bahasa ini walaupun masih ada, namun ia hanya boleh didengari dari golongan tua sahaja. Itu pun tidak ramai penuturnya. Manakala generasi muda mereka hanya memahami sepatah dua perkataan bahasa Duano. Itu pun tidak ramai bilangannya. Tepi Mingkan pia kekung ke pulau tuan, menambah sedaru supaya rami. Menyentuh corak kehidupan masyarakat Duano, mereka kini tidak jauh bezanya dengan masyarakat umum yang lain. Kini tidak lagi terpinggir baik dari segi pembangunan sosial maupun ekonomi. Mengimbau kembali kehidupan suku Duano yang pernah digelar sebagai orang yang hidup di kuala-kuala sungai merupakan suatu yang menarik. Kini bagi golongan tua, ada yang masih mengingati zaman tersebut. Namun bagi generasi muda, corak kehidupan pada masa itu sudah berlalu dan sesetengahnya merasa asing bagi mendengarnya. Semoga kehidupan nenek moyang mereka di masa lalu menjadi kenangan dan mengambil iktibar dari kesukaran yang pernah dialami. Penyataan dan ungkapan yang pernah menjadi pegangan generasi terdahulu mungkin sudah tidak sesuai lagi. Antaranya, kami asal orang laut. Sejak turun-temurun hidup di laut. Rezeki kami hanya di laut. Manakan boleh hidup dan tinggal di darat. Lagipun, kami semua bukan pandai bercucuk tanam. Nak menunggu tanaman berhasil bukan sekejap. Jadi, keluarga kami nak makan apa? Kerja laut senang. Kalau ada rezeki, kami dapat banyak. Kalau tidak, sedikit pun dapat juga. Tiap hari, sudah pasti kami boleh dapat duit untuk belanja. Kata orang, selagi pendayung basah, pasti ada rezeki untuk kami. Ungkapan sedemikian mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan corak kehidupan generasi sekarang. Wallahualam.